Selamat pagi semua. Kelas KBS pembuatan pakaian wanita kita hari ini, cikgu nak buat perbincangan berkenaan dengan soalan yang telah cikgu berikan di awal minggu. Okey. Soalan ini adalah kertas tugasan 1 dan 2 yang cikgu gabungkan supaya menjadi soalan peneguhan untuk apa yang telah kita pelajari dalam kertas penerangan skirt. Okey, jom kita lihat soalan pertama. Berikut adalah bahagian yang perlu diukur untuk sehelai skirt kecuali. Maksudnya dia nak jawapan apa bahagian yang tak perlu kita ukur bila kita buat skirt. Okey, pilihan jawapan turun mercu, B labuh kain, C keliling pinggul, D keliling pinggang. Okey, jom kita lihat apa jawapannya. Okey, jawapannya adalah turun mercu. Turun mercu adalah ukuran di bahagian badan. Okey, badan maknanya atas daripada pinggang. Untuk buat skirt, kita akan ukur bahagian bawah daripada pinggang, iaitu keliling pinggul, keliling pinggang dan labuh kain. Jadi, jawapan yang sesuai adalah turun mercu. Tak perlu ukur. Okey. Jom kita lihat soalan kedua. Berikut adalah ciri fabrik yang sesuai untuk dibuat skirt. Kecuali, maknanya apa yang tak sesuai untuk nak buat skirt. Okey. Pilihan jawapan A, bercorak atau tanpa corak. B, mudah menyerap haba. C, jatuh dengan elok. D, kalis peluh. Okey. Jadi, jawapannya adalah kalis peluh. Okey, semua di atas adalah sesuai untuk buat skirt. Kecuali D, kalis peluh. Kita tak nak kain yang kata menyebabkan bila kita pakai berpeluh-peluh dalam kita punya badan. Sebab kain tu tak sesuai. Okey. Soalan ketiga. Bagaimanakah caranya untuk menentukan panjang belah zip? Ini adalah pengetahuan umum. Okey. Antara pilihan jawapannya adalah A, sama panjang dengan zip. B, panjang zip dicampur 5 cm. C, panjang zip dicampur 3 cm. Atau D, panjang zip campur basi jahitan. Okey, jom kita tengok apa jawapannya. Okey, jawapannya adalah D, panjang zip campur dengan basi jahitan. Okey. Seperti yang kita biasa buat, bagaimana cara nak menjahit panjang zip. Okey, panjang zip tu kita akan acukan pada belahan kain di bahagian tepi pinggang ataupun di belakang kita punya bahagian kain. Jadi, panjang dia adalah sama dengan panjang zip yang kita nak pasang. Dan kita akan campurkan sikit dengan basi jahitan sebab kita akan lipat bahagian atas sama dengan basi. Okey, jadi tak perlu untuk kita campurkan dengan 3 cm atau kita campurkan dengan 5 cm. Sebab itu akan lebih panjang dan kata meninggalkan ruang untuk zip. Tu tak sesuai. Dan jangan juga kita buat belahan zip tu sama panjang dengan panjang zip. Sebab nanti bahagian hujung zip tu kita perlu lipat bahagian atas supaya kita punya jahitan akan lebih kemas. Jadi jawapannya adalah D, panjang zip kita campurkan dengan basi jahitan sahaja. Okey. Soalan 4. Apakah ukuran badan yang tidak diperlukan bagi mendraft pola skirt? Okey, tahu kan bahagian skirt adalah bahagian daripada pinggang, pinggul, labuh baju, labuh kain ke bawah. Okey. Jadi, apa yang tidak perlu bagi mendraft pola skirt? Pilihan jawapan adalah ukuran pinggang,
ukuran ponggong, okey, atau pinggul, ukuran labuh skirt, dan D, ukuran pangkal leher ke pinggang. Okey, jom kita lihat apa jawapannya. Okey, jawapannya adalah D. Ukuran pangkal leher ke pinggang atau lebih kita kenali sebagai labuh tengah belakang. Ringkasannya LTB. Ingat lagi tak? Okey, ini untuk buat blouse, buat baju. Tak perlu untuk kita nak mendraft pola skirt. Okey, soalan 5. Bagaimanakah untuk mendapatkan ukuran keliling pinggul ketika mendraft pola skirt? Pinggul bagaimana? Bahagian yang kita bahagian yang bawah daripada pinggang, atau kita panggil ponggong. Tu pinggul. Okey, macam mana nak dapatkan ukurannya? Ada 4 pilihan. Ini pun orang kata ingat semula apa yang telah kita pelajari. Okey, pilihan jawapannya A, keliling pinggul bahagi dengan 2 tambah dengan 1 cm. B, 1/4 keliling pinggul tambah dengan 2.5 cm. C, 1/4 keliling pinggul tolak dengan 0.5 cm. Ataupun D, 1/4 keliling pinggul tambah dengan 0.5 tolak dengan 1 cm. Okey, yang mana jawapan yang betul untuk kita dapatkan ukuran keliling pinggul? Jawapannya B, 1/4 keliling pinggul. Maknanya keliling pinggul bahagi dengan 4. Kita tambahkan 2.5 cm untuk kelonggaran dan juga basi bila kita nak jahit sisi. Tu jawapan dia. Okey, seterusnya. Soalan 6. Apakah yang perlu dilakukan bagi menyiapkan pola skirt untuk pinggang bergetah di bahagian pinggang? Okey. Kita dah pernah buat skirt. Bila buat skirt, ada skirt yang keliling pinggangnya pakai krum. Pengeras pinggang. Yang biasa kita buat dekat sekolah tu kan sebelum ni. Okey, ada juga pinggang yang guna getah. Keliling pinggang menggunakan getah. Okey. Ini pengetahuan untuk kita belajar. Okey, pilihan jawapan A, ditambah lebih besar sedikit daripada ukuran keliling pinggang. B, ditolak daripada ukuran sebenar pinggang. C, sama dengan ukuran keliling pinggang. Dan D, sama dengan ukuran keliling pinggul. Okey, jom kita lihat apa jawapannya. Jawapannya adalah sama dengan ukuran keliling pinggul. Okey, sebab apa? Bila kita nak buat kain skirt yang menggunakan getah di bahagian pinggang sepenuhnya, kita perlukan ukuran yang lebih besar daripada ukuran pinggang supaya getah yang kita jahit pada bahagian atas tu boleh memeri, boleh kata ditarik. Jadi kain yang kita peruntukkan, kita perlukan kain yang lebih besar daripada ukuran pinggang yang sebenar. Jadi sebaiknya kita ikut ukuran pinggul pada bahagian pinggang. Okey. Okey, itu bahagian A dan kemudian kita masuk bahagian B. Soalan ini mengandungi 5 soalan, betul atau salah. Tandakan betul pada jawapan yang betul dan tandakan X pada petak yang salah yang telah disediakan. Setiap soalan diperuntukkan 1 markah sahaja. Okey. Soalan pertama. Fabrik yang diperlukan untuk membuat skirt adalah 2 meter. Okey. Jawapannya, ya, betul. Kebiasaannya bagi orang dewasa, dia akan peruntukkan bagi yang saiz biasalah. Orang kata saiz yang L, M,
XL. Biasa kita akan pakai baju dengan normal peruntukan kain adalah 2 meter. Okey. Skirt adalah fashion untuk kanak-kanak sahaja. Okey. Betul ke salah? Jom kita lihat jawapannya. Salah. Sebab apa? Sebab skirt adalah fashion untuk dewasa juga. Orang dewasa pun guna juga skirt. Bukan sahaja kanak-kanak. Okey. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Lisu beriring dan lisu terbalik adalah sesuai untuk skirt. Ya, betul. Okey, soalan 4. Tanda 3 titik pada pola adalah untuk tanda lipatan. Okey. Jawapannya betul. Okey, bahagian tanda 3 ni untuk lipat, maknanya bahagian kiri dan kanan adalah bercantum. Kita takkan belah. Ingat, kita pernah buat di sekolah. Kalau ada tanda 3 ni, maknanya tanda lipatan untuk kain dan jangan dibelah. Okey. Soalan nombor 5. Menekan pakaian adalah proses yang penting ketika menjahit. Okey, apa jawapannya? Betul. Okey, sebab apa kita perlu menekan pakaian? Setrika. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan kata jahitan yang kemas, yang lebih tersusun. Kalau kain tu berkedut, kronyok, terutama kain-kain yang jenis licin, kita perlu setrika dulu. Kalau kita nak buat lipatan pada collar ke, lipatan pada kaf tangan pun, kita perlu setrika dulu supaya kesan setrika yang rata memudahkan untuk kita membuat jahitan. Okey, Okey, selesai perbincangan yang kita dah buat untuk kertas tulisan 8. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah pada mereka yang telah menjawab soalan pada minggu ini. Okey, Assalamualaikum.